بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb bagi sekalian alam, di atas hidayah Allah, di atas bimbingan daripada Allah, kita pada pagi ini sekali lagi dapat bersama-sama mengisi waktu-waktu yang terluang, dapat kita menggunakan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita, dengan kita mengisinya dengan amal-amal soleh. Di antara amal-amal soleh tersebut adalah dengan kita memahami tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita berusaha untuk mencari teladan, mencari petunjuk-petunjuk daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pengisian kita berkenaan dengan doa di dalam Al-Quranul Karim. Pada hari Selasa yang lalu, iaitu pada kemarin, pada hari Selasa, kita telah pun bersama-sama diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar daripada Allah tentang doa yang seringkali kita membacanya ketika kita solat. Pada setiap rakaat kita menunaikan ibadat solat, kita akan membaca suratul Al-Fatihah. Tidak kira solat itu solat fardu ataupun solat wajib ataupun apa-apa pun solat, mesti membaca suratul Al-Fatihah. Oleh yang demikian, apabila kita membaca suratul Fatihah di dalam ayat yang ke-6 dan pada ayat yang ke-7, kita berdoa kepada Allah. Doa dari sudut doa masalah, iaitu doa berbentuk hajat, doa berbentuk permohonan. Kita menyuruh Allah, kita memanggil Allah. Setelah kita memuji Allah pada ayat 1 sehingga ayat yang ke-5, maka pada ayat yang ke-6 kita memulakan berdoa, iaitu doa permohonan, doa memohon pertolongan kepada Allah supaya Allah memberi petunjuk kepada kita. Memberi petunjuk iaitu hidayahkanlah kita, hidayahkanlah kami, bermakna apa? Kita minta kepada Allah tunjukkan mana jalan yang lurus yang kita patut ikut, mana jalan yang lurus yang patut kita lalui. Kerana jalan yang lurus yang kita nak cari itu sudah pasti jalan yang membawa kita kepada syurga Allah, jalan yang membawa kita kepada mendapat keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu dia hanya satu, tetapi dugaan dia, cabarannya, rintangan dia
untuk sampai kepada destinasi nak masuk ke dalam syurga itu akan ada rintangannya di kiri dan di kanan. Di kiri dan di kanan jalan itu, kita telah bacakan hadis pada hari Selasa yang lalu bahawa ada syaitan-syaitan yang akan menarik kita supaya kita tidak berada di atas jalan yang lurus itu. Oleh yang demikian, betapa pentingnya kita ikut jalan yang lurus dalam hidup ini boleh membawa kepada syurga. Oleh yang demikian, setiap kali kita membaca suratul Fatihah, kita meminta kepada Allah supaya tunjukkan jalan itu, supaya kita tak pilih jalan yang lain. Jalan itulah yang Allah hendak. Kemudian bukan sekadar ditunjukkan semata-mata, tetapi kita minta Allah bimbing kita. Allah Ta'ala berikan kita kekuatan. Allah berikan kepada kita berikan kepada kita pertolongan supaya kita dapat berada pada jalan itu. Bukan sekejap, tetapi seboleh-bolehnya kita mohon kepada Allah supaya istiqamahkan kita, supaya kita berada di atas jalan yang lurus itu. Sebab itu setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, sebab tu kita kena fokus, kita kena khusyuk. Dan doa yang mustajab adalah doa yang ketika mana mulut mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hati kita, pemikiran kita dapat memahami apakah makna siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan apakah makna di sebalik ucapan ihdina, hidayahkanlah kami, tunjukkanlah kami, telah kita ulas pada hari Selasa yang lalu. Jadi apabila kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita katakan tunjukkanlah kami ya Allah. Bukan sekadar tunjuk ya Allah, bimbinglah kami, berilah kami kekuatan, berilah kami pertolongan supaya kami dapat berada di atas jalan yang lurus itu. Kemudian pada ayat yang ke-7, kita minta kepada Allah, masih lagi pada ayat yang ke-6, tapi ayat nombor 7 ni memperincikan, menghuraikan jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah tu jalan yang apa? Iaitu jalan yang as-siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami supaya kami berada di atas jalan yang lurus, supaya kami ikut jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu ya Allah, iaitu jalan manusia-manusia yang engkau pernah berikan nikmat kepada mereka. Maksud memberikan nikmat kepada mereka ini adalah kumpulan seperti para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka lah manusia yang pernah Allah bagi nikmat, mereka hidup melalui jalan yang lurus itu. Kemudian golongan siddiqin, golongan orang-orang yang mulutnya berkata dan apa yang dia kata dia tunaikan, orang-orang yang benar, mereka pernah melalui jalan yang lurus itu. Kemudian golongan asyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, yang dia membuktikan keimanan dia kepada Allah dan sebagainya dengan dia mengorbankan dirinya semata-mata untuk menegakkan agama Allah. Mereka ini adalah mereka yang pernah mengikuti jalan yang lurus itu. Dan yang keempat adalah di kalangan orang-orang yang salih. Orang yang salih ni adalah orang yang beriman, kemudian bukan beriman saja, tetapi dia membuktikan keimanannya dengan dia melakukan amal soleh. 4 kumpulan ini sebenarnya merupakan golongan manusia yang pernah Allah bagi nikmat kepada mereka, dan mereka inilah kita minta kepada Allah supaya jadikan kita seperti kumpulan-kumpulan ini, kerana mereka pernah melalui jalan yang lurus. Kemudian dalam masa yang sama, kita minta kepada Allah supaya jauhkan diri kita. Jauhkan diri kita supaya kita tidak mengikuti jalan al-maghdub, golongan yang Allah murkai, dan golongan waladhdallin, dan golongan orang-orang yang sesat. Okey. Mengikut riwayat hadis, golongan yang dimurkai itu ditafsirkan oleh Nabi adalah golongan Yahudi, manakala waladhdallin adalah golongan Nasrani. Okey. Golongan Yahudi, kenapa Allah Ta'ala meletakkan gelaran al-maghdub
Kenapa Allah meletakkan mereka ni golongan yang dimurkai oleh Allah? Kerana kalau kita membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang golongan-golongan Yahudi ini, seperti contoh ada kaitan dengan Bani Israel, mereka ni manusia yang Allah murkai. Kenapa? Kerana mereka ini dia ada ilmu. Maknanya dia tahu tentang sesuatu. Maknanya mereka ada ilmu. Mereka diberikan kitab-kitab. Seperti kitab, mereka pernah mendapat kitab Taurat, Injil, Zabur, Injil tu. Mereka ni golongan yang tahu mana yang benar. Mereka ni golongan Yahudi ni, mereka ni mengetahui benar. Sebab apa? Rasul-rasul paling banyak dihantar, diutus oleh Allah kepada mereka. Walaupun mereka tahu mana yang benar, walaupun rasul-rasul banyak dihantar kepada mereka, walaupun banyak kitab-kitab diberi kepada mereka, maknanya mereka tahu, tetapi mereka memilih untuk berpaling, menolak kebenaran tersebut. Oleh yang demikian, Allah Ta'ala melabelkan, Allah Ta'ala menggelarkan mereka ini, mereka yang dimurkai oleh Allah. Kenapa mereka dapat title dimurkai oleh Allah? Kenapa Allah marah mereka ini? Kerana mereka tahu mana yang benar. Mereka dapat kitab-kitab. Mereka dihantar banyak rasul. Mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah rasul yang terakhir. Tetapi mereka menolaknya. Mereka berpaling. Mereka mendustakan. Kenapa? Kerana mereka sombong dan sebagainya. Sebab itu mereka ini golongan yang dimurkai. Maknanya dalam erti kata lain, apabila kita berdoa setiap kali dalam suratul Fatihah, kita katakan kepada Allah, tunjukkan kami dan bimbinglah kami supaya kami dapat berada di atas jalan yang lurus sepanjang hidup ini. Sampailah kita mati, dapat kita berada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu, ya Allah, adalah jalan yang Engkau pernah beri kepada mereka-mereka ini nikmat, iaitu jalan yang pernah dilalui oleh para nabi, para orang-orang yang benar, siddiqin, yang pernah dilalui oleh orang-orang yang sanggup mati syahid, golongan-golongan orang-orang yang soleh. Kemudian kita minta kepada Allah, kan, ghairil maghdub, ya Allah, jangan jadikan kita semua ni, kan, berada mengikuti jalan orang-orang yang Allah murkai. Dalam erti kata lain, kita kata pada Allah, ya Allah, Engkau jangan bagi aku mengikuti jalan contoh orang yang Engkau murkai ini. Maknanya orang yang mereka tahu mana yang benar, tetapi mereka menolak, mereka berpaling. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang sebegitu. Kami tak nak mengikuti jalan orang-orang yang dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang baik, tetapi dia menolak dan dia berpaling. Kemudian kita menutup doa pada suratul Fatihah pada ayat yang ke-7. Dalam masa yang sama kita kata waladhdallin, dan ya Allah, janganlah jadikan kami ini berada dan mengikuti jalan-jalan orang-orang Nasrani. Nasrani ni, kenapa Allah Ta'ala letakkan gelaran mereka orang yang sesat? Kenapa mereka menjadi sesat? Okey, mereka menjadi sesat kerana dia berbeza dengan Yahudi tadi. Waladhdallin ni, orang-orang Nasrani ni, mereka sesat kenapa? Kerana mereka sesat, maksudnya mereka mengikuti sesuatu perkara tanpa berdasarkan ilmu yang benar, tanpa berdasarkan kepada fakta yang benar, dan mereka ikut apa yang ada pada peninggalan orang-orang yang terdahulu. Sebab tu orang-orang Kristian, mereka mengikuti sahaja. Mereka tak ada ilmu yang benar, mereka hanya ikut-ikut. Dia panggil apa dalam erti kata mudah dia, bahasa mudah kita adalah mengikut, membuta tuli. Orang-orang yang terdahulu dah memang sesat dah. Sesatnya macam mana? Mereka mengatakan Nabi Allah Isa itu
adalah salah satu daripada adalah anak Allah, dan mereka juga ada berpandangan, mereka mengikuti jalan orang-orang dulu yang telah tersesat, mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah salah satu daripada 3 Tuhan tu. Walaupun telah diterangkan kesesatan mereka, katakan di zaman Nabi pun pernah mereka jumpa Nabi SAW, Nabi dah terangkan dah tentang apa hakikat Nabi Allah Isa itu, tetapi mereka tetap berpegang. Maknanya mereka berpegang dengan pemikiran, dengan fakta yang salah. Lepas tu dipanggil, Allah kata orang yang sesat. Orang yang sesat maknanya mereka mengikuti ajaran-ajaran, pandangan-pandangan yang telah sesat, yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Dia ikut. Sebab itu mereka ni dipanggil golongan yang sesat, maknanya mereka membuat sesuatu, mengikuti sesuatu yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Dia berbeza dengan golongan Yahudi tadi. Yahudi tadi dia tahu, tapi dia tolak. Sebab itu beratnya, bezanya Yahudi dengan Nasrani ni, bezanya mana lebih berat? Orang yang dia tak tahu tetapi dia ikut, dengan orang yang tahu tapi dia tolak. Maknanya orang yang tahu tetapi dia tolak itu lebih berat daripada kelompok yang kedua. Tapi kelompok yang kedua ini pun kelompok yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita faham, secara ringkas saja yang dapat saya ceritakan, tuan-tuan dan puan, kalau nak belajar dengan lebih lanjut surah Al-Fatihah itu, memang nak tak nak kita kena mengikuti kelas-kelas tafsir, kelas-kelas tadabbur yang menghuraikan tentang surah Al-Fatihah. Kenapa kena ikut? Yang pertama sebab kita baca dalam salat. Yang kedua dia adalah doa. Dia adalah doa. Sebab doa ni kalau nak mustajab, doa ni kalau nak Allah kabulkan, mesti menjadi syarat-syarat berdoa, mesti kena menghadirkan hati ketika berdoa. Apa maksud menghadirkan hati ketika berdoa itu? Menghadirkan hati maksudnya mulut ucapkan sesuatu doa, tetapi hatinya mengikuti, memahami apa yang diucapkan. Maka akan bawa nanti kepada pemikiran. Hati dia akan relate terus kepada otak kita. Jadi apabila kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita kena faham apa makna ihdinas, apa makna siratal mustaqim. Nak tak nak kena belajar apa tu ihdina, apa tu hidayah kat situ, hidayah yang umum ke, hidayah yang khusus. Kemudian kenapa kita kata siratal ladzina an'amta alaihim? Siapa yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, dan kenapa dipanggil ghairil maghdub, dan kenapa dipanggil waladhdallin? Apabila kita faham tentang makna, maksud di sebalik ayat itu, bermakna apabila kita baca surah Al-Fatihah, kita faham dia adalah doa, maka ucapan kita tadi ini akan dapat menghadirkan hati kita di dalam kita berdoa kepada Allah. Dan apabila mencukupi, memenuhi syarat-syarat berdoa itu, maka Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Dan kita selepas daripada solat, Allah Ta'ala akan beri kita petunjuk, Allah Ta'ala akan bimbing kita supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus itu. Kita sentiasa kehidupan harian kita, kan, kehidupan kita berminggu-minggu kita, sampailah kita mati itu disebabkan doa yang kita baca itu sering kita baca. Kenapa sering baca? Sebab hari ini mungkin kita ikut jalan lurus, mungkin besok tak ikut. Jadi sentiasa minta supaya kita sentiasa istiqamah oleh Allah. Minta tiap-tiap hari sampailah kita mati, kita mengikuti cara hidup, cara kita bekerja, cara kita beramal, cara kita hidup ini, kita menghabiskan waktu kita seperti mana waktu, masa, amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang Allah pernah beri nikmat. Dan kita minta jauh kepada Allah daripada kita mengikuti, meniru jalan-jalan yang ataupun karakter perbuatan orang yang Allah murkai dan orang yang sesat. Jadi moga-moga dengan kefahaman kita ini dapat mengkhusyukkan kita, dapat memberikan kemanisan di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas itu kita disunatkan
Khususnya kalau semayang bersama imam, kita disunatkan untuk mengucapkan amin bersama-sama dengan imam. Tambah lagi orang lelaki memang digalakkan menguatkan suara dia. Apabila selesai saja imam membaca waladhdallin, 6 harakat waladhdallin tu, maka kalau imam kata amin, kita pun sekali dengan imam mengatakan amin. Amin, kata Ibnu Kathir dalam tafsirnya, amin ni kita boleh baca dua cara. Tu pendekkan alif tu boleh, ataupun panjang matkan dia pun dia boleh. Contohnya macam amin boleh, ataupun amin boleh, ataupun amin pun boleh juga. Dua-dua itu diterima pakai seperti mana diulih oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Tapi apa makna amin? Amin maknanya perkenankanlah ya Allah. Perkenankan apa? Perkenankan apa? Perkenankan, tunaikan permintaan yang kita minta pada ayat 6 dan ayat 7 itu khususnya. Macam mana Allah Ta'ala nak tunaikan? Macam mana Allah Ta'ala nak makbulkan doa? Kalau kita sendiri baca, kita tak faham. Macam mana kita boleh minta kepada Allah sesuatu yang kita tak faham apa yang kita minta? Jadi sebab itu kena belajar, kena memahami. Sebab itu kita ambil masa untuk memberi ulasan doa-doa ini. Kita tak nak lagi jadi manusia yang hafal doa tu, hafal, tapi mulut sebut tetapi pemikiran entah ke mana, hati entah ke mana. Sebab apa? Sebab tidak memahami apa yang diucapkan ketika mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita berusaha setiap hari insya-Allah, walaupun waktunya sedikit saja, untuk kita memahami apa yang kita ucap. Supaya apa? Supaya kita dapat menghayati, dapat menghadirkan hati ketika mana kita berdoa, ketika mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang kita telah terangkan berkaitan dengan suratul Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah penerangan ringkas yang dapat saya kongsikan bagi doa yang terkandung dalam suratul Al-Fatihah. Jangan memandang rendah ya tuan-tuan dan puan-puan tentang doa dalam surah Al-Fatihah itu. Kadang-kadang kita belajar tentang doa tapi terlupa dalam Al-Fatihah itu adanya doa. Menyebabkan kadang-kadang kita tak cuba untuk memahami doa dalam surah Al-Fatihah itu, sedangkan dia adalah doa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena betulkan cara kita faham tentang ibadat doa dan solat. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita solat ni sebenarnya, solat tu sendiri dari sudut bahasa bermakna doa. Sebab itu kalau kita diberikan pilihan ya, kalau orang tanya kan, waktu apakah, masa apakah doa sangat mustajab, maka akan dijawab, waktu yang sangat mustajab doa adalah waktu ketika mana kita sedang menunaikan solat. Dalam solat tu dia ada penuh dengan doa. Daripada doa iftitah, doa iftitah pun belum tentu kita faham apa yang kita baca, kan? Yang itu pun kena belajar kemudian. Tapi sebab saya hanya fokus doa-doa di dalam Al-Quran, jadi saya tidak menyentuh tentang doa iftitahnya, doa ketika di dalam sujud, di dalam ruku', doa ketika mana di dalam i'tidal. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah ulas pada kuliah yang lalu bahawa doa ini ada dua. Satu, doa berbentuk puji-pujian, itu pun doa. Doa berbentuk hajat, itu pun adalah doa. Jadi sebenarnya daripada kita takbiratul ihram tu, maksud kita ucap Allahu Akbar sampailah salam, itu sebenarnya adalah doa. Daripada takbir tu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu sebenarnya doa. Tapi doa bentuk apa? Doa dalam bentuk berzikir, dalam bentuk memuji Allah. Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Persoalan dia, sejauh manakah kita mempelajari apa makna Allah tu Akbar? Apa makna Akbar? Apa makna Akbar? Jadi kita kena belajarlah daripada Allahu Akbar sampai kita memberi salam. Itu semua mengandungi doa-doa. Tambah-tambah pula doa-doa yang berbentuk khusus seperti mana yang terkandung dalam suratul Al-Fatihah. Sebab itu doa yang sangat mustajab, tempat yang sangat mustajab, yang Allah makbulkan doa adalah ketika mana kita mendirikan solat. Okey? Dalam solat tu pula di antara mustajab adalah ketika mana kita sujud. Kita sedia maklum yang itu.
Sampaikan sebelum kita memberi salam tu. Maknanya selepas kita membaca tahiyat akhir, innaka hamidun majid, kita disuruh oleh Nabi untuk berdoa selepas membaca tahiyat akhir. Tapi ada orang cepat-cepat nak bagi salam. Sayang tau. Sayang sebab apa? Sebab ketika solat itulah doa sangat mustajab. Kan? Boleh baca banyak ketika sujud. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga. Baca doa. Jangan limitkan sujud yang terakhir. Tidak pernah diajar oleh Nabi SAW maksudnya sujud terakhir. Sujud rakaat pertama. Sujud pertama, rakaat pertama tu baca doa lama-lama. Sujud rakaat kedua baca doa lama-lama. Kalau kita sembahyang solat, kita baca lama-lama. Sampaikan sebelum memberi salam tu pun. Lepas kita baca tahiyat akhir, innaka hamidun majid, kita baca doa-doa yang Nabi ajarkan. Itu pun mustajab. Maknanya, itulah waktu yang sangat bagus ketika salat untuk banyakkan berdoa. Okey, tuan-tuan dan puan, moga-moga penerangan ini yang ringkas ni dapat menghasilkan kemanisan di dalam kita berdoa dalam suratul Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan meneruskan mempelajari doa-doa dalam suratul Al-Baqarah boleh. Dalam suratul Al-Baqarah. Okey, dalam surah Baqarah ni tuan-tuan, masya-Allah, ada banyak doa yang boleh kita amalkan. Okey, dalam surah Al-Baqarah. Tapi pada hari ini saya akan terus pergi kepada doa yang sangat famous, yang kita memang belajar daripada kecil sehinggalah kita ke hari ini. Doa ini doa yang selalu kita baca, tapi Al-Baqarah ni dia banyak doa. Nanti kita akan ulas dalam setiap ayat yang ada mengandungi bentuk doa yang khusus, doa berbentuk hajat, permohonan, doa-doa bentuk permasalahan itu nanti kita akan ulas. Termasuklah doa-doa yang dia bukanlah berbentuk seperti mana yang ayat macam minta sesuatu, minta jauh sesuatu kan. Bukan, tetapi dia berbentuk, doa berbentuk seperti puji-pujian kepada Allah, mengiktiraf Allah, mengakui Allah, membesarkan Allah. Ia juga adalah doa. Doa apa tu? Semua orang tahu, iaitu ayat 255 pada suratul Baqarah. Ayat ini dikenali, ayat 255, ayat ini dikenali sebagai ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi. Okey, ayat 255. Okey. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Al-Kursi ni kita ulas dengan ringkas. Saya tak ulas lah dengan panjang lebar. Ayat kursi ni kita boleh belajar berjam-jam nak habiskan satu ayat sahaja. Okey, ayat Al-Kursi ni, sebelum kita pergi kepada kalau kita membanyakkan membaca ayat kursi ni kan, ayat kursi ni tuan-tuan dan puan kenapa dia boleh jadi doa? Sebab ayat kursi ni kita tak jumpa pun ayat yang mengatakan ya Allah berikanlah, kurniakanlah, ataupun kita tak jumpa pun ayat yang berbentuk ya Allah jauhkanlah, lindungkanlah. Tak ada pun. Tapi kenapa dia jadi doa? Kerana dia termasuk dalam doa berbentuk puji-pujian, mengakui, membesarkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita bagi kepada hasil daripada kita membaca ayat kursi ini, atau kita panggil kelebihan dia, ingin saya terangkan sedikit maklumat ringkas. Kalau kita baca ayatul kursi ini kan, kita sedia maklum dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih, seperti mana hadis riwayat Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dan sebagainya, mengatakan ayat Al-Kursi adalah ayat yang paling agung. Okey, ayat yang paling agungnya, ayat dia bukan surah, ni ayat. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat tu Al-Kursi. Siapa yang mengatakan ayat yang paling agung ini adalah ayat kursi? Kita sedia maklum, ayat kursi yang mengatakan dia adalah ayat yang paling agung
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah bertanya kepada Abu Al-Munzir. Abu Al-Munzir. Abu Al-Munzir adalah gelaran kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni lah sebenarnya yang telah menukilkan, yang telah berkongsi kepada kita peristiwa yang mana Ubay bin Ka'ab dia pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dalam Al-Quran ayat Allah manakah yang paling agung. Maka Ubay bin Ka'ab dalam riwayat akhirnya dia menjawab apa? Dia membacalah ayatul Al-Kursi. Dan Nabi memberikan pengiktirafan, Nabi membenarkan jawapan Ubay bin Ka'ab. Seperti mana hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Abdul Razak dalam musannafnya, Abdul bin Humaid dalam musnadnya, riwayat Al-Hakim. Kalau kita baca riwayat lain, banyak riwayat Ibnu Abi Syaibah, riwayat Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Tabrani, Al-Baghawi dan sebagainya. Riwayat Muslim, Al-Haythami. Maknanya hadis ni adalah hadis yang sahih. Ya, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita merenung sebentar. Kita cuba lihat dari sudut ni. Maksudnya, dia ayat yang paling agung dalam surah Al-Baqarah kan? Okey. Kalau kita tengok penyusunan Al-Quran. Mula-mula surah pertama Al-Fatihah. Surah yang kedua apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah kan? Okey. Surah Al-Fatihah, kita sedia maklum, merupakan surah yang paling agung. Okey? Surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung dalam banyak-banyak surah. Ini kita juga sedia maklum hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id sahabat tu, yang Nabi pernah ajar kepada dia surah yang paling agung. Dan lepas surah yang paling agung, tuan-tuan, kita akan jumpa apa? Suratul Baqarah. Dalam Suratul Baqarah itu adanya ayat kursi. Maknanya surah yang paling agung diletakkan surah pertama, ayat yang paling agung duduknya selepas surah yang paling agung. Ayat yang paling agung sekali ayat apa? Ayatul Kursi. Ayat Al-Kursi duduknya dalam surah apa? Duduknya dalam Suratul Al-Baqarah. Maknanya duduk sebelah-sebelah. Maknanya ada sebab. Kan? Surah paling agung Al-Fatihah, ayat yang paling agung adanya dalam Suratul Al-Baqarah. Ada dalam Suratul Al-Baqarah. Maknanya sebelah-sebelah surah. Masya Allah. Ini di antara banyak jawapan. Ini di antara jawapan kalau ditanya kenapa ada penyusunannya begitu, antaranya adanya kedudukan ayatul Al-Kursi. Okey, selesai kat situ penjelasan ringkas. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah orang tanya, kita tak masuk lagi kelebihan doa, kita kena tanya dulu. Sebab biasanya kita memang kita memang nak kejar kelebihan berdoa tu, tetapi pernahkah kita bertanya? Pernahkah kita mempersoalkan dari sudut ni? Maksudnya kita tanya, Nabi kata ayat kursi tu ayat yang paling agung. Tapi pernah tak kita bertanya, kenapa ya ayat kursi tu jadi ayat yang paling agung? Kenapa famous sangat ni ayat kursi ni? Kenapa? Kan? Kenapa turun-temurun kita belajar ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi? Tapi ada orang, dia tak berusaha untuk mencari jawapan, membongkarkan hikmah. Kenapa ayat kursi ni ayat yang paling agung? Okey, hari ni kita akan berkongsi. Mungkin tuan-tuan dah tahu, kita buat pengulangan, ataupun mungkin kita akan tambah beberapa maklumat yang belum lagi kita ketahui. Rupa-rupanya, kenapa ayat Al-Kursi ni dia menjadi ayat yang paling agung? Kan? Okey, jawapan dia, kalaulah kita perhatikan, saya yakin semua orang hafal ayat kursi kot kan? Hafal ayat kursi ayat 255 tu. Okey, ayatul kursi dia bermula dengan perkataan Allah.
Masih ingat lagi pada hari Isnin yang lalu, kita telah memberi ulasan pendek tentang kenapa nama Allah itu merupakan di antara nama yang sangat agung. Ketika mana kita membincangkan tentang perkataan Bismillah dengan nama Allah. Kan? Dalam ayat kursi itu dimulakan dengan perkataan Allah dan diakhiri dengan perkataan wahwal aliyul azim. Azim itu sendiri adalah maha agung. Salah satu nama Allah Al-Azim. Mulakan dengan Allah, ditutup dengan Al-Azim. Okey. Kalau kita perhatikan baik-baik, kita tengok perkataan dalam ayatul kursi ni, walaupun di satu ayat, kita akan dapati ayatul kursi ni semuanya menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi, salah satu sebab kenapa dia paling agung, kerana ayat kursi ni, satu ayat ni, daripada perkataan Allah sampai wahuwal aliyul azim, semuanya menceritakan tentang Allah. Semuanya menceritakan tentang Allah. Semuanya menceritakan tentang Allah. Apabila saya, tuan-tuan dan perempuan, membaca ayat kursi ini, kan, setiap hari, kita telah membicarakan, kita telah melafazkan, mengucapkan, memuji, mengagung, membesarkan Allah. Kerana ayatul kursi daripada mula sampai hujung semuanya menceritakan tentang Allah. Allah tu apa? Allah tu siapa? Apa sifat dia? Apa yang dia buat? Semua pasal Allah dalam ayatul kursi itu. Okey, selesai. Secara ringkas, okey, untuk melanjutkan lagi, untuk memantapkan lagi penghayatan kita apabila kita baca ayat kursi ni, kan, kita lanjutkan perincian dari sudut. Okey, kita tahu ayat kursi semuanya cerita pasal Allah. Daripada Allah sampai wahwal aliyul azim tadi. Persoalan dia adalah, cerita pasal Allah ni cerita tentang apa? Cerita pasal Allah ni cerita tentang apa? Okey, cerita tentang apa? Okey, sebelum kita menjawab soalan itu, saya kongsikan maklumat yang telah dikemukakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad, semua kenal Imam Ahmad. Okey, Imam Ahmad, beliau telah mengira dalam ayatul kursi tu ada 17 tempat dalam satu ayat Al-Kursi itu menceritakan tentang Allah. Tadi kita memang sebutkan ayat kursi ni semua cerita pasal Allah. Satu ayat tadi. Tapi nak cerita pasal Allah tu, kalau kita nak pecahkan lagi, cerita pasal apa? Okey, Al-Imam Ahmad, beliau telah menghitung, mengira, dalam ayat kursi ni ada 17 tempat yang menceritakan tentang Allah. Sama ada kita nampak secara terang disebutkan ataupun secara tersembunyi. Maksudnya ada ayat tu dia macam, dia ada ayat tu jelas menceritakan tentang Allah, dan ada dalam ayat tu dia menceritakan tentang Allah tapi kena faham, dia cerita tidak menyebut secara teranglah tentang nama Allah itu. Tapi semua tu cerita pasal Allah. Ada berapa tempat? Ada 17 tempat. Okey. Dari mana sumber ini diambil? Okey, riwayat Imam Ahmad ini, saya ambil dianya, riwayat ini, kalau dipertanyakan, di mana sumber itu diambil? Okey, sumber ini saya dapati di dalam Tafsir Al-Munir. Dalam Tafsir Al-Munir, kalau siapa ada kitab Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Dr. Wahabah Az-Zuhaili rahimahullah, nanti cari pada jilid yang kedua. Kalau baca kitab Arab tu, dia ada lebih kurang dalam 16 jilid macam tu.
Okey, pada jilid kedua tu Dr. Wahbah dalam Tafsir Al-Munir dia ada menukilkan kata Imam Ahmad ni. Jadi tuan-tuan nak tahu 17 tempat yang menceritakan tentang Allah, tapi paling mudah semua ayat cerita pasal Allah. Cuma bezanya ada ayat tu potongan ayat tu memang nampak terang-terang cerita pasal Allah. Okey, antara 17 tempat yang terang-terang kita nampak sebut tentang nama-nama Allah ni, apa dia? Okey, saya sebutkan. Yang pertama, okey, semua sekali 17, tapi kita sebut yang terang-terang, yang nampak memang menyebut tentang nama Allah, sifat Allah. Okey. Ada 5 dalam ayatul kursi ni, dia menyebut tentang nama Allah. Ada 5 nama. Ada 5 nama. Okey, catat. Ataupun kalau ada ayat kursi buka sekarang, kita buka mushaf ayat kursi, kita akan ceritakan 5 nama ni. Yang pertama, yang nampak nama Allah disebut secara terang-terang adalah pada perkataan Allah, Allah, Allah. Yang kedua, Al-Hayyu, 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 iaitu Tuhan yang Maha Hidup. Yang ketiga, disebutkan tentang Allah secara terang-terang akan nama Allah dan sifatnya adalah Al-Qayyum, Al-Qayyum. Dan yang keempat, disebut terang-terang tentang nama Allah ini adalah Al-Aliyyu, Al-Aliyyu, yang Maha Tinggi, Al-Aliyyu. Dan nama Allah yang kelima disebut terang-terang dalam ayatul kursi ini adalah Al-Azimu, Al-Azimu, yang Maha Agung. Okey, Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azimu. Okey, ada 5. Okey, nama Allah disebut secara terang-terangan. Okey, selesai. Yang 12 lagi selebihnya yang menceritakan tentang Allah dalam ayatul kursi ini pada bahagian mana? Okey, saya sebutkan yang 12 itu. Okey, yang pertama pada perkataan la ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu. Kedua, lahu, lahu. Yang ketiga, indahu, indahu. Yang keempat, illa biizni, illa biizni. Yang kelima, ya'lamu, ya'lamu, dia sentiasa mengetahui. Yang keenam, ilmihi, ilmihi. Berikutnya, sya'a, sya'a. Berikutnya, kursiyuhu, kursiyuhu. Berikutnya, wala ya'uduhu, wala ya'uduhu, wala ya'uduhu. Berikutnya, hifzuhuma, hifzuhuma. Berikutnya, wahwa, wahwa, wahwa. Dapat? Okay, saya ulang balik ya. Kita cantumkan cerita ayat yang menceritakan tentang Allah, nama Allah disebutkan secara terang ataupun tidak terang, tapi semua ini cerita pasal Allah. Ada 17 tempat, kata Imam Ahmad. Okey, 17 tempat tu di mana? Okey, saya ulang balik semula. Yang pertama pada perkataan Allah. Yang kedua pada perkataan huwa, 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 huwa. Huwa tu dialah, dialah, dialah tu siapa? Allah lah. Huwa. Yang ketiga, Al-Hayyu. Sekejap. Al-Hayyu. 1, 2, 3. Dapat, tuan-tuan dan puan? Al-Hayyu yang ketiga. Kita kena tertambah maklumat supaya kita dapat jawapan hikmah. Kenapa ayat kursi ni ayat paling agung? Rupa-rupanya ayat kursi ni menceritakan tentang Allah ada 17 tempat, kata Imam Ahmad. Okey. Yang pertama apa? Allah. Yang kedua, huwa. Huwa. Pada perkataan huwa itulah kita jumpa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Huwa. Yang ketiga, al-hayyu.
Yang keempat, Al-Qayyum. Yang kelima, La ta'khudhuhu. Yang keenam, Lahu. Yang ketujuh, Indahu. Yang ke-8, Illa bi'idhnih. Yang ke-9, Ya'lamu. Yang ke-10, Ilmihi. Yang ke-11, Sya'a. Yang ke-12, Kursiyuhu. Yang ke-13, Wala ya'uduhu. Wala ya'uduhu. Yang ke-14, Hifzuhuma. Yang ke-15, Wahuwa. Wahuwa. Yang ke-16, Al-Aliyu. Dan yang ke-17, Al-Azimu. Al-Azimu. Okey. 17 tempat tersebut dikatakan, dikira, dihitung oleh Imam Ahmad, seperti mana maklumat ini ditemui dalam Tafsir Al-Munir yang dinukilkan oleh, yang tulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala alaih. Okey, dah dapat 17 tempat tadi. Maknanya kalau kita duk ulang ayat kursi setiap hari, duk baca, berapa kali paling minimal kena baca? Satgi saya akan sebut. Okey, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan boleh tak beri jawapan? Seminima ataupun paling sedikitlah, berapa kalikah ayatul kursi dielok ataupun sunnahnya kita membacanya? Paling sedikit, bukan paling banyak, tapi paling sedikit. Agak-agak berapa kali? Tapi jawapan ni ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebenar-benarnya dapatan saya ialah saya merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatul kursi ini sangat baik ia dibaca setiap hari, sekurang-kurangnya adalah 8 kali. 8 kali. Puan Ruzaimi sebut 2 kali, kena tambah lagi. Puan Mimah sebut 2 kali, kena tambah lagi. Bukan 2 kali, tapi sebaik-baiknya. Dia bukan wajib, dia tidak wajib, tetapi maknanya eloklah. Sunnahnya kita baca sebanyak 8 kali. Puan Rozana sebut 5 kali selepas solat. Betul juga. Tapi kena tambah lagi 3 kali. Kenapa 3 kali? Mana semua kali 8 kali. Puan Jana sebut 7 kali. Puan Siti Roya sebut 7 kali. Okey, sebenarnya 8 kali. 8 kali. Macam mana boleh jadi 8? Siapa yang kata 8? Okey, tuan-tuan ingat ya, banyak kita belajar, kadang-kadang banyak kan diberitahu petua baca 8 kali, 1000 kali, macam-macam lah. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita tidak boleh memperkatakan berapa bilangan yang sebenar-benarnya, melainkan mesti kena ada faktanya, mesti ada nasnya. Sebenarnya 8 kali. Okey, kenapa jadi 8 kali? Okey, kenapa dia jadi 8 kali? Saya kemukakan buktinya. Okey. Yang pertama, 8 kali daripada 8 kali ni, okey, 8 kali ni nanti dia akan terus pergi kepada jawapan kelebihan baca ayat kursi. Okey, saya sebut 8 kali ni, kenapa boleh jadi 8? Kan? Jawapan ini secara tak langsung memberi jawapan, menambah maklumat tentang apa kelebihan ayat kursi. Okey, 8 kali. 5 kali, okey, 5 kali, kenapa boleh jadi 5? Macam mana boleh jadi 5? 5 kali, maksud jadi 5 kali tu macam mana? 5 kali dia hendaklah dibaca setiap kali selepas solat fardu. Solat fardu ada berapa? Ada 5. Sebab tu kalau kita jawab kurang pada 5 ni macam dia sebenarnya 5 kali. 8 lah, tapi kita sebut nilai 5. 5 ni bila? Selepas solat subuh sekali, lepas solat zuhur sekali, lepas solat asar sekali, solat
maghrib sekali, solat isyak sekali. So ada 5 solat fardu. Jadi berapa kali? Dah 5 kali dah. Dah 5 kali. Okey. Siapa yang kata 5 kali ni dibaca setiap solat? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruhnya. Bukan saya yang memperkatakan. Bukan datang ideanya daripada saya. Tetapi idea ini datangnya daripada Allah. Maknanya wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Tulis hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, nombor hadis 9848. 9848. Juga riwayat Ibnu Sunni. Ibnu Sunni, nombor hadis 124. 124, riwayat Ibnu Sunni. Ibnu Sunni ni dia ada mengarang satu buku namanya Amalul Yaumi wal Lailah. Amal pada waktu siang dan waktu malam. Dia ada meriwayatkan hadis ini. Okey, hadis ini dia sahih. Dan hadis ini Nabi kata 5 kali tu macam mana? Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, sesiapa qara'a, yang telah membaca ayat al-kursi, ayat al-kursi, fi, pada duburi kulli salatin maktubatin, setiap kali selepas salat maktubah, salat wajib. Nabi kata, sesiapa yang telah membaca ayatul kursi pada setiap kali selepas salat wajib. Kan? Dah berapa kali salat wajib? Ada 5. Maknanya 5 kali. Apa dia dapat? Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta. Melainkan, kata Nabi, maka tiada yang akan menghalang dia daripada dia masuk syurga melainkan mati. Mana kena mati dulu baru boleh pergi kepada syurga. Maknanya sesiapa yang konsisten, istiqamah dia membaca setiap kali solat fardu ayatul kursi, kan, dia baca setiap kali solat fardu ayatul kursi, Allah memberi ganjaran kepadanya adalah syurga. Kenapa? Dahsyatnya dia punya kelebihan dia. Kenapa? Ingat tak tadi kita kata apa? Ayatul kursi dia menceritakan tentang Allah daripada mula sampai hujung. Ada berapa? Ada 17 tempat. Tapi saya akan bagi maklumat lain sekejap lagi. Kenapa ayat kursi ni dia hebat sangat? Kita sebut tadi, dia mengandungi semua nama Allah. Semua cerita pasal Allah. Ada 17 tempat. Kan? Daripada 17 tempat tu pula nanti, kita akan kupas lagi. Ada apa yang sangat berharga pada ayatul kursi tadi. Cerita pasal Allah memanglah semua itu sangat agung, sangat besar. Tetapi, ada perkara penting pada ayat kursi itu. Kenapa ayat kursi ni, kalau kita baca, konsisten baca setiap solat, Allah bagi kita syurga. Sebab apa? Kita akan ulas nanti sebab apa. Okey, saya sebut dululah siap-siap. Nanti kita akan kupas juga. Kerana perasan atau tidak, pada ayat kursi itu sebenarnya ada kalimah syahadah, ada kalimah tauhid. Ada kalimah tauhid. Apa kalimah tauhid tu? Yang dekat Allahu la ilaha illahu. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Yang kita baca Allah la ilaha illahu. La ilaha illahu tu dia sama macam la ilaha illallah. Bukankah kita pernah belajar hadis yang Nabi kata, sesiapa yang akhir percakapannya dengan kalimah la ilaha illallah, dia masuk dalam syurga. Jadi kalau kita selalu baca setiap kali solat ayatul kursi, moga-moga Allah masukkan kita dalam syurga. Kenapa? Kerana kita sering kali mengucapkan la ilaha illahu, la ilaha illahu, la ilaha illahu, la ilaha illahu, la ilaha illahu. Ada kalimah syahadah kat situ. Ada kalimah tauhid. Okey, jalan. Okey, berapa kali? 5 kali.
Apa fadilat dia? Masuk ke dalam syurga. Dengan syarat Nabi suruh baca apa? 5 kali sehari, iaitu selepas solat fardu. Okey, 5 kali. Okey, tadi kita kata 8 kan? Mana pula datang yang ke-6? Okey, yang ke-6. Yang ke-6, hadis yang sangat famous. Yang ke-6 ni biasa kita dengar. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari, juga riwayat An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, juga diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah, juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Baghawi dalam Syarah Sunnah. Yang hadis tu ingat tak? Yang Abu Hurairah, dia pernah ditugaskan untuk menjaga zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. 3 malam tu, setiap malam ada seorang lelaki datang pergi curi makanan yang dikeluarkan sebagai zakat yang Abu Hurairah jaga tu. Ingat tak cerita tu? Yang hadis tu, yang Abu Hurairah tangkap malam pertama, tangkap malam kedua, tangkap pada malam ketiga. Hari yang keempat tu memang hari ketiga tu paginya Abu Hurairah jumpa Nabi, dan akhirnya pada setiap malam tu dilepaskanlah lelaki itu. Rupa-rupanya lelaki itu adalah syaitan, yang mana syaitan tu ajar ayat kursi dibaca ketika nak tidur. Masih ingat tak? Kan kita diajarkan baca ayat kursi sebelum tidur. Kenapa? Ayat kursi yang baca sebelum tidur tu asal-asalnya ia diajar oleh syaitan. Syaitan yang nak ganggu manusia ni antaranya adalah pada ketika tidur, dia sendiri telah bagi tahu kepada Abu Hurairah bahawa jika kita membaca ayatul kursi ketika mana kita nak tidur, kan, Allah Ta'ala akan jaga kita dan syaitan tak akan ganggu kita sampailah waktu pagi. Dan apa yang diajar oleh syaitan tadi tu, Abu Hurairah telah sampaikan kepada Nabi pada keesokan harinya, dan diberikan pengiktirafan, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu maknanya syaitan tu sendiri yang akan mengganggu anak-anak Adam ketika tidur. Dia sendiri yang ajar macam mana nak lindung daripada syaitan ketika tidur, kan? Kalau kita tak amalkan, rugilah. Maknanya kenapa dia jadi ke-6? Ke-6 ni adalah ketika menjelangnya waktu malam, kita nak tidur, kita baca ayat kursi. Maknanya kan tidur setiap malam sekali, kan? Tidur dah jadi yang ke-6. Okey, tinggal lagi yang ke berapa? Yang ke-7 dan ke-8. Okey, tuan-tuan percaya tak hadis tadi tu syaitan yang ajar? Pernah dengar tak hadis tu? Sebab tu kalau kita belajar tentang hadis ni, tuan-tuan, hadis ni menunjukkan apa? Menunjukkan sebenarnya syaitan ni dia tahu apa yang beri kebaikan kepada anak Adam. Syaitan ni dia tahu kalau anak Adam ni dia baca ni, dia buat satu amal ni, boleh lindung daripada syaitan. Sebab itu syaitan tu dia cari jalan macam mana nak bagi anak Adam ni jangan buat kebaikan. Janganlah berzikir, janganlah berdoa. Itu caranya dengan dia was-was. Sebab tu kita telah sebut pada kelas yang lalu, pada pengisian yang lalu, memperbanyakkan baca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas tu. Okey, itu yang ke-6. Dan mana 2 lagi? Di mana sumber yang kata kita kena baca 2 lagi? Kan 5 kali, sekali setiap solat fardu 5 waktu dah 5. Sekali ketika nak tidur menjelang malam dah 6. Tapi 2 lagi dari mana? Okey, 2 lagi sebenarnya adalah riwayat yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan ingat tak nama Ubay bin Ka'ab ni? Ubay bin Ka'ab ni di antara sahabat yang mahir dalam Al-Quran. Ubay bin Ka'ab ingat tak? Dialah yang Nabi tanya. Dialah orang yang Nabi tanya tentang dalam Al-Quran ayat apa yang paling agung. Ubay bin Ka'ab ni, gelaran dia Abu Munzir. Ubay bin Ka'ab ni ceritanya macam ni. Ubay bin Ka'ab ni dia seorang yang suka bersedekah. Okey,
dia suka bersedekah. Orang dulu bersedekah dengan bentuk makanan. Okey. Jadi Ubay bin Ka'ab ni, makanan yang dia macam kurma kan, sebagainya, apa yang dia nak sedekahkan tu, dia tengok setiap malam, dia kira tengok, kenapa kurang ni? Dia kata, dia macam dia mencari jawapan. Kenapa makanan yang nak disedekah ni menjadi kurang? Kenapa kurang? Maka dia pun cari jawapan. Dia cari jawapan, maka satu malam, dia jagalah. Kalau kita baca riwayat hadis tu, kan, sebenarnya makanan tu adalah tamar kurma yang dia nak sedekahkan. Jadi, dia kiralah kat waktu malam. Tapi dia kata, kenapa kurang ni? Mana hilang dia? Lepas tu, dalam hadis tu kata, faharasahu dhata lailatin. Satu malam, dia pun nak cari jawapan. Kenapa kurma aku ni semalam kurang? Kenapa kurang ni? Maka dia pun jaga. Satu hari, satu malam tu, dia kata, فَإِذَا هُوَ بِدَبَّةٍ شِبِهِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ. Rupa-rupanya, dia dapat tengok ada seekor binatang yang menyerupai seorang anak remaja yang belum lagi baligh. Faham tak? Dia jumpa, waktu dia nak selidik kenapa kurma yang nak disedekahkan ni berkurang ni, siapa yang ambil ni? Maling mana yang ambil? Rupa-rupanya pada malam tu dia tengok yang ambil kurma dia tu, rupa-rupanya dia kata, ada hadis tu kata apa? Seekor binatang yang dia menyerupai macam manusia. Bentuknya bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan jangan tanya pada saya bentuknya macam mana. Okey. Lepas tu Ubay, dia berilah salam kepada orang tu. Dan orang tu jawab. Maknanya syaitan, dia menyerupai manusia. Sebagaimana kisah Abu Hurairah tadi. Okey, cuma bezanya manusia ni dia menyerupai, ada macam campur sikit namanya rupa binatang. Okey. Lepas tu Ubay tanya kepada orang tersebut. Lepas dia bagi salam, dia pun jawab salam, dia kata, "Man anta? Jinniyun am insiyun?" Ubay bin Ka'ab tanya. Kalau kita nampak macam tu, cawau bawau ta cabut. Tapi Ubay bin Ka'ab ni, lepas dia bagi salam, orang tu jawab salam. Lepas tu Ubay bin Ka'ab tanya, "Kau ni siapa? Jin ke manusia?" Maka orang tu yang ambil kurma dia hari-hari sebelum tu, dia jawab apa? "Aku bukan manusia, aku jin." Lepas tu Ubay bin Ka'ab tanya. Tahu tak hadis tu? Ubay bin Ka'ab, dia kata apa? Dia kata, "Fanawilni yadaka." Dia kata, "Aku nak tengok tangan kau." Maknanya aku tengok tangan kau. Maka lelaki yang sebenarnya dia adalah syaitan, tapi menyerupai binatang dan campur dengan manusia tadi, maka dia pun hulurkan tangan dia. Sebab Ubay bin Ka'ab nak tanya. Lepas tu Ubay bin Ka'ab kata, "Fa'idha yaduhu yadu kalbin wa sya'ruhu sya'ru kalbin." Ubay bin Ka'ab pun, lepas dia tengok tangan lelaki tadi pun, dia pun kata, Ubay bin Ka'ab kata, dia kata ternyata tangan dia tangan dan bulu pada tangan itu menyerupai bulu anjing. Ubay bin kata. Lepas tu Ubay bin Ka'ab tanya lagi. Ubay bin Ka'ab tanya lagi. Dia tanya, "Engkau datang kat sini nak apa?" Dia kata. Lepas tu lelaki tadi jawab lah. Dia kata sebenarnya, dia kata, kalau kita baca teks Arab dia, lelaki tu kata apa? Dia kata, Ubay bin Ka'ab tanya, selepas dia tahu, rupa-rupanya yang datang lelaki ni sebenarnya adalah jin. Setelah dia tengok tangan tadi, lepas dia soal tadi pula, dia tanya, "Kau jin ke manusia?" Dia jawab, "Aku jin." Lepas tu Ubay bin Ka'ab tanya, dia nak tengok tangan. "Tunjukkan tangan kau." Maka lelaki tu tunjukkan tangan dia. Ubay bin Ka'ab tengok tangan dia, bulu yang ada pada tangan dia tu, kata, "Ni seperti anjing." Lepas tu Ubay bin Ka'ab pun bersoal jawab, maka antara soalan dia ditanya, "Fama ja'a bika?" Dia tanya, "Kau datang kat sini nak apa?" Lepas tu lelaki tadi kata, "Balaghuna annaka tuhibbus sadaqata faji'na nusibu min ta'amika." Maka lelaki tu jawab,
sebenarnya ada orang menyampaikan kepada aku bahawa engkau ni suka bagi sedekah. Dia kata, maknanya jin tu rupa-rupanya dia dapat berita daripada kawan-kawan dia bahawa ada satu manusia seperti Ubay bin Ka'ab, dia suka memberikan sedekah. Maka dia datang kat sini nak buat apa? Dia datang dekat sini adalah untuk ambil makanan dia. Sebab apabila ada orang sedekah, orang dulu sedekah dia dengan bentuk makanan seperti tamar. Jadi mereka ni, syaitan ni pun sebenarnya dia nak bagi makan juga pada anak-anak bini dia. Kalau kita baca hadis Abu Hurairah tu, memang apabila Abu Hurairah tangkap dia malam pertama tu, dia kata, lepaskanlah aku sebab aku ada keluarga nak bagi makan. Begitu juga dalam kes Ubay bin Ka'ab ni. Lepas tu dia kata, aku tahu engkau memang orang suka bagi sedekah. Lepas tu aku datang nak ambil lah sedekah kau tu, nak ambil lah makanan kau tu. Maka Ubay bin Ka'ab pula, apa dia buat tuan-tuan dan puan-puan? Dia tanya soalan. Dia kata, fama yunjina minkum. Ubay bin Ka'ab tanya. Kalau kita dapat tangkap maling, habis kena belasah kan? Ubay bin Ka'ab, dia pun tanya, apa cara kami boleh menyelamatkan diri daripada kamu? Ubay bin Ka'ab tanya pada lelaki tadi. Lelaki itu sebenarnya adalah syaitan. Kemudian lelaki itu jawab. Dia kata, hadhil ayatul lati fi suratil Baqarah. Lelaki itu kata, ni ayat ni, dia kata ada satu ayat ini dia kata dalam surah Baqarah. Okey, Ubay bin Ka'ab tanya, macam mana kami nak mengelakkan diri daripada engkau? Maka lelaki ni kata, ada ayat ini yang ada dalam surah Baqarah. Dia bacalah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu lelaki tu jawab, man qalaha hina tumsi ujira minna hatta yusbih, wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Lelaki tu kata, dia kata macam ni. Dia kata, yang boleh menyelamatkan kamu daripada kami, dia kata ayat ini dalam surah Baqarah. Dia pun sebutlah ayat kursi tu. Lepas tu dia kata, sesiapa membacanya pada petang hari, nescaya dia dilindungi daripada kami sampai waktu pagi. Dan sesiapa yang membacanya di pagi hari, nescaya dia akan dilindungi dari kami sampailah kepada waktu petang. Maknanya tuan-tuan, kena baca berapa kali? Kalau tadi kisah Abu Hurairah dibaca ketika nak tidur sekali. Tapi kisah ini, lelaki ini iaitu syaitan tu sendiri menyuruh membacanya sekali pagi dan waktu petang. Kalau kita baca petang, ini kita baca, lepas asar kita baca, contoh, syaitan, kita akan dilindungi daripada syaitan sampai waktu pagi. Tapi jika kita membaca pada waktu pagi ni kita baca, Allah akan lindung kita daripada syaitan sampailah menjelang waktu petang. Maknanya, sekali pagi, sekali petang. Maknanya, ada 2 kali kan? Kalau kita campur kisah ni 2 kali, campur dengan sekali nak tidur waktu malam, dah 3. Campur yang 5 kali tadi, baca sebelum menunaikan salat fardu berapa kali? Dah 5 kali, maknanya semua sekali 8. Lepas tu cerita lelaki ni, kata Ubay bin Ka'ab, pagi esok dia jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok ya, kita kalau kita ada orang alim, kalau kita ada orang yang ada ilmu, kita dapat satu benda, kita cuba verify dulu. Kita cuba dapat confirmation dulu. Jadi Ubay bin Ka'ab ni pun esok pagi, dia kata apa? Falamma asbaha. Ketika menjelangnya waktu pagi, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pergilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu. Maka dia kata Ubay bin Ka'ab, aku cerita semua yang aku temui pada malam itu. Dia ceritalah macam mana kurma dia jadi kurang. Lepas tu dia pun pergi cari siapa yang cari. Dia bersembang dengan syaitan itu. Maka Nabi kata apa? Sadaqakal khabithu. Nabi kata apa? Yang cakap engkau pasal ayat kursi itu, dia bercakap benar. Nabi kata, makhluk yang buruk itu telah bercakap benar. Makhluk yang buruk itu telah bercakap benar. Maknanya Nabi kata apa? Nabi kata yang dia ajar tu betul, tapi dia tu adalah satu makhluk yang buruk, sebab dia adalah syaitan. Okey, jelas tuan-tuan puan. Okey, yang paling penting sekali adalah status hadis tu apa. Kita janganlah beramal. Memang ada hadis, tapi kena tahu status hadis dia apa. Okey, status hadis yang kita sebut kisah Ubay bin Ka'ab yang syaitan curi tamar dia, kan?
yang syaitan telah ajar dia macam mana nak lindungi daripada syaitan setiap kali pagi dan petang. Hadis ni adalah hadis sahih. Riwayat Al-Hakim juga diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra nombor hadis 10730, dan juga riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir nombor 541 dan lain-lain riwayat. Okey, daripada kisah ini jika digabungkan kita mendapat maklumat bahawa seboleh-bolehnya, walaupun dia tak wajib, tapi kalau kita baca secara tak langsung, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah, kita memuji Allah, mengagungkan Allah. Okey, sebanyak berapa? 8 kali. 5 kali iaitu sekali setiap salat fardu, sekali pagi, sekali petang, hadis Ubay bin Ka'ab tadi, dan juga sekali menjelang waktu malam ketika kita nak tidur. Secara tidak langsung, kan, kita telah dapat belajar apa kelebihan ayatul kursi yang boleh dijadikan doa ini. Yang pertama, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Tapi dengan syarat, kena baca setiap kali selepas salat fardu. Kan? Kemudian, kita akan dilindungi daripada syaitan. Kalau kita tidur di waktu malam, Allah akan lindung kita daripada syaitan sampai waktu pagi. Dan jika kita baca pada waktu pagi, Allah lindung kita syaitan sampai waktu petang. Jika disambung pula waktu petang, Allah akan lindung kita daripada waktu pagi. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, musuh kita yang paling utama adalah iblis, adalah syaitan. Oleh demikian, setiap hari carilah pendinding, buatlah tembok, binalah tembok, binalah perisai dengan zikir-zikir yang boleh menghalang daripada syaitan. Antara zikir itu apa? Ayatul Al-Kursi. Dan juga ingat, kena baca 3 kali pagi, 3 kali petang surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas yang telah kita ulas pada minggu yang sebelumnya. Semoga iblis dan syaitan ni, kan, ingat tak, kita minta doa setiap hari dalam salat jalan yang lurus, tapi kita ingat tak, kita sebut akan ada syaitan-syaitan yang tarik kita supaya ke kanan dan ke kiri. Jangan kau pergi ke syurga, jangan kau pergi syurga, jangan dapat redha Allah. Jadi antara yang paling utama yang akan tarik kita, yang akan mewaswas kita adalah syaitan. Jadi moga-moga kehidupan kita ni biarlah lancar. Hati kita ni sentiasa ingat pada Allah. Hati kita ni sentiasa takut nak buat kesalahan. Supaya hati kita ini sentiasa mengingat-ingat tentang syurga, ingat tentang redha Allah. Dengan cara macam mana? Kita kena jauhkan syaitan daripada diri kita. Kanan kiri kita ke depan kita, ke belakang kita, hatta ketika kita tidur pun kita tak nak syaitan ganggu kita. Jadi caranya macam mana? Dengan kita berdoa. Berdoanya macam mana? Dengan kita memperbanyakkan doa dalam bentuk zikir, iaitu membaca ayatul Al-Kursi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu maklumat tentang ayatul Al-Kursi. Cuma untuk mantapkan lagi dinding tu, contoh kalau kita buat perisai kan, kalau kita nak perisai kita ni jadi kuat, tak tebus-tebus kan, tak tebus-tebus oleh syaitan tu. Kalau tuan-tuan nak bina perisai dinding yang kuat, kan, tembok yang kuat daripada syaitan, sejauh mana kefahaman tuan-tuan dan puan-puan tentang ayatul kursi, sejauh mana penghayatan tuan-tuan tentang ayatul kursi, itulah jawapannya kepada pendinding yang tuan-tuan bina. Lagi tuan-tuan faham, lagi tuan-tuan boleh amal, lagi kuat dia punya dinding daripada syaitan. Sebab itu kita kena belajar. Kita memang kena belajar. Kita kena faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk memantapkan lagi zikir ini, doa dari ayat kursi ini, pada kelas yang minggu hadapan, saya akan ambil sedikit waktu untuk mengulas tentang apa lagi maklumat yang terdapat dalam ayatul Al-Kursi itu. Kenapa? Apa lagi maklumat yang boleh kita belajar
tentang Allah dalam ayatul kursi itu. Yang kadang-kadang orang kita, dia kejar kelebihan tu aja. Baca ayat kursi itu saja. Tapi kadang-kadang dia baca, kenapa masih didatangi oleh syaitan? Kenapa masih lagi ada orang boleh sihir dia? Kenapa? Kerana cara dia membaca doa itu kadang-kadang tak sampai. Mulut sebut, hafal, dia hafal. Tapi enggak faham. Dia tak faham. Apa yang dia baca tu menyebabkan ayat itu tidak mujarab bagi dia. Ayat itu tidak boleh menjadi pendinding daripada syaitan. Sebab itu kena belajar. Jadi minggu hadapan ni tuan-tuan dan puan, saya maklum ke awal-awal, saya tak dapat menyampaikan pada hari Isnin. Dan kerana hari Isnin tu saya ada urusan awal pada waktu pagi. Dan hari Selasa pun saya minta maaf. Pun 3 hari bulan Isnin kan. Kita tangguhkan dulu. Dan hari Selasa 4 hari bulan tu saya ada urusan di pejabat agama. Ada isu untuk berkaitan dengan tauliah pada hari Selasa. Kita akan jumpa balik hari Rabu 5 hari bulan 5 hari Rabu. Kita akan sambung semula pengisian tentang ayatul kursi. Ada apa dengan ayat kursi ni lagi? InsyaAllah pada hari Rabu. Saya minta maaf tuan-tuan ya, pada hari Isnin dengan hari Selasa, kerana saya tidak dapat untuk bersiaran ya waktu pagi ni, kerana pagi tu saya ada Isnin saya ada urusan kerja, kerana saya buat training, jadi saya ada urusan dengan klien saya. Lepas tu hari Selasa saya ada urusan di pejabat agama. Jadi kita jumpa balik hari Rabu pada 5 Ogos. Kita akan kupas lagi dalam ayat kursi ni, menceritakan tentang Allah. Cerita pasal apa lagi? Ayat kursi ni supaya kita nak mantapkan doa kita, zikir kita dengan kita faham apa yang kita baca. Moga-moga sampailah makna dia dan moga-moga Allah mustajabkan doa kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi nanti tuan-tuan dan puan pada hari Rabu. Terima kasih banyak-banyak semua tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa. Kita luangkan masa untuk Allah. Jangan tunggu waktu kosong. Kalau tunggu waktu kosong, tanpa bila tak ada kosong. Jadi kita luangkan masa untuk Allah sekejap. Moga-moga Allah bagi rahmat, Allah bagi berkat kepada kita. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang mendoakan saya, mendoakan rakan-rakan kita. Jadi kita jumpa insya-Allah pada hari Rabu akan datang pada 5 Ogos insya-Allah pada jam 9 di FB Tadabbur Center. Tuan-tuan dan puan, selamat meneruskan ibadat pada 9 hari bulan Zulhijjah. Bagi siapa yang berpuasa, teruskan berpuasa. Banyakkan buat amal soleh. Pada 10 yang awal bulan Zulhijjah, kita ada lebih kurang dalam 1 hari lagi kan masuk 10 Zulhijjah. Saya juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah kurban. Ikhlaskan niat dalam melaksanakan ibadat kurban. Allah hanya menerima ibadat kurban bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhlaskan niat untuk berkorban hanya semata-mata kerana Allah. Kemudian pada hari 10 hari bulan 11, 12, 13 memperbanyakkan memuji Allah, mengingati Allah dengan memperbanyakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak memuji Allah. Kan memuji Allah itu sebenarnya juga adalah doa. 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 dan 13. 11, 12, 13 itu adalah hari-hari tasyrik. Pun digalakkan untuk membanyakkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun dari Allah pada pagi ini dengan kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan manusia yang dia beriman, wa amilus salihat, dia beramal soleh, dan dia juga saling berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawassaw bil haq. Dan samping itu juga manusia yang terselamat adalah manusia yang berpesan-pesan di atas kesabaran, wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah kita jumpa lagi pada hari Rabu minggu hadapan dengan perincian lanjut tentang maklumat yang terkandung di dalam ayat Al-Kursi. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Barakallahu fikum wa hayyakumullah.